Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama sekali, mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah SWT kerana masih lagi diberi kita nikmat iman dan Islam, masih lagi memberi kita nikmat untuk menuntut ilmu. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa man yaltasimu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maknanya, sesiapa yang menempuh perjalanan dengan tujuan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah akan mempermudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Riwayat Imam Muslim. Iaitu bagi siapa yang menuntut ilmu ni, kita ni, hamba-hamba ni nak menuntut ilmu ni, insya-Allah Allah sentiasa membantu kita. Tanpa melengahkan masa, Ustaz akan teruskan pelajaran kita pada hari ini, iaitu pelajaran tajwid. Yang mana Ustaz akan skip terus kepada pelajaran yang kelima. Kita ambil yang penting-penting saja. Ini asas-asas asas-asas ilmu tajwid iaitu adab-adab membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci, lagi mulia membacanya satu ibadah. Satu ibadah ya. Di sini nyatakan beberapa adab yang perlu dijaga oleh seseorang qari, ini pembaca Al-Quran. Al-Quran seperti berikut. Okey, Al-Quran adalah kitab yang mana kita tahu Al-Quran ni adalah kitab yang suci, yang lagi mulia. Kita hendak membacanya, kita baca ni adalah satu ibadah. Dah jadi satu ibadah tu, mesti kita kena baca dia dengan, mesti kita baca ni mesti dalam keadaan mesti kita beradab. Adab-adab kita mesti kena jaga apabila kita sedang membaca Al-Quran. Sangat penting. Sebab apa? Membaca ialah satu ibadah. Bila kita melakukan ibadah ni, hendaklah kita melakukan ibadah tu sungguh-sungguh. Bila satu ibadah ni kita kena buat benda tu sungguh-sungguh, kena ada adab-adabnya. Bila kalau kita melakukan ibadah tapi kita tak ikut adab-adabnya, sama je macam tak beribadah. Yang pertama sekali, adab-adab sebelum membaca Al-Quran. Yang pertama sekali, hendaklah kita mengikhlaskan niat kerana Allah Ta'ala. Sebelum kita melakukan apa saja, bukan saja membaca Al-Quran, apa saja ibadah, hendaklah kita, yang first sekali mesti kita hendaklah kita ikhlaskan hati, ikhlaskan niat-niat kita nak membaca Al-Quran, mesti kerana Allah Ta'ala, bukan kerana terpaksa, bukan kerana ustaz suruh, bukan kerana mak ayah suruh. Bila kita baca Al-Quran, hendaklah kita kena, waktu kita baca Al-Quran tu, kita hilangkan semua masalah apa semua, niat kita satu je kerana Allah Ta'ala. Okey, yang kedua, hendaklah kita berwuduk walaupun harus membaca Al-Quran tanpa wuduk. Jadi yang kedua ni, salah satunya kita hendak Al-Quran ni ada adabnya adalah kita berada di dalam wuduk. Lagi pelajar-pelajar tahfiz ataupun pelajar-pelajar asal agama ni, dia selalunya hendaklah mesti berwuduk. Belajar tahfiz biasa kena berwuduk sebab apa? Sebab dia 24 jam bersama dengan Al-Quran. Dia baca Al-Quran, ke mat'am baca Al-Quran, ke maktabah baca Al-Quran, ke kelas dengan Al-Quran. Jadi sebab tu pelajar-pelajar hendaklah sentiasa berada di dalam wuduk. Okey. Yang ketiga, membersih mulutnya, ini bersugi. Okey. Bersugi ni amat pentinglah untuk kita. Maksudnya bergosok gigi lah. Bersama kita membaca Al-Quran ni, sunnahnya lah kita harus bersugi. Sebab apa? Sebab bersugi ni, bila kita gosok gigi ni bukan hanya kita fokus dalam baca Al-Quran saja, tapi bersugi ni amatlah penting. Sebab bila kita berada di dalam sugi ni, apabila kita melakukan sesuatu tu, kita segar. Betul tak? Kadang kita nak solat tu, bila kita sugi tu, boleh membuatkan solat kita khusyuk. Lepas tu kita segar. Macam sedangkan kita kalau bangun tidur pun kan, kalau kita tak bersugi, kita tak gosok gigi, bangun tidur, lepas tu kita solat subuh dan sebagainya, tak, mesti rasa tak selesa kan. Kita nak pergi kerja ke, nak beriadah ke dan sebagainya kan, nak berjumpa dengan sahabat dan rakan kan. Bila kita berada di dalam tak bersugi ni, tak gosok gigi ni, kita rasa tak selesa kan. Nak buat kerja tu, nak buat kerja ni. Lagi kalau kita, jadi kelebihan dia kalau kita gosok gigi ni, bila kita melakukan ibadah apa saja pun, kita akan rasa kita rasa tenang. Kita akan rasa tenang, kita akan rasa nak buat sungguh-sungguh. Sama juga bila kita bersugi ni, kita akan macam nak membaca Al-Quran tu rasa macam semangat dia lain luar biasa. Jadi sugi ni penting lah, memang penting lah untuk kita. Okey, yang keempat, memakai pakaian yang suci lagi bersih. Kita nak baca Al-Quran ni, mesti kita berada di dalam bersih, berada di dalam keadaan yang bersih. Kita punya pakaian bersih. Kalau pakaian kita tak bersih pun, salah satu akan mengganggu fikiran kita, mengganggu suasana kita nak menghafal Al-Quran, nak membaca Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran dalam keadaan bersih dan suci, tengok pakaian kita bersih, tengok pakaian orang bersih, jadi itu akan menimbulkan satu semangat untuk kita sungguh-sungguh nak belajar. Macam kita nak kita nak pergi kerja dan sebagainya kan. Kalau kita tengok baju kita dalam keadaan kotor,
dan berbau dan sebagainya kan. Jadi itu salah satu punca menyebabkan kita merasa tak tenang. Kita tengah nak mengaji, kita nak baca Al-Quran ni, tiba-tiba kita tengok baju kita kotor, jadi mengganggu untuk kita nak baca Al-Quran tu. Jadi fokus dia nak baca Al-Quran tu tak ada. Ini adalah salah satu adab lah. Kita ke depan depan Al-Quran ni, ini adalah salah satu adab. Kita mesti kena berpakaian bersih. Faham? Okey. Yang kelima, hendaklah kita memilih tempat yang suci lagi bersih. Yang kelima ni, kita kena memilih tempat yang suci lagi bersih lah. Tak guna kalau pakaian kita dah bersih, kita dah bersugi, kita dah memakai pakaian yang bersih, tapi tempat kita mengaji tu tak bersih. Sama juga macam kita sembahyang. Pakaian kita dah bersih, mulut kita dah bersih, kopiah kita dah bersih, tapi tempat kita sembahyang tu, tempat kita sama, ataupun tempat kita nak mengaji tu, nak mengaji Al-Quran tu tak bersih. Jadi tu pun salah satu akan mengganggu fikiran kita untuk kita nak baca Al-Quran, akan mengganggu fikiran kita untuk nak menghafal Al-Quran. Sama juga macam kita kerja tadi kan. Bila tempat tu tak bersih lah, apa-apa pun lah, macam kita nak buat kerja dan sebagainya kan, bila tu kita tengok tempat tu tak bersih, akan mengganggu fikiran kita. Jadi hendaklah bila kita dah bersih daripada segi badan dan pakaian kita dah bersih, tempat kita nak mengaji tu pun, nak membaca Al-Quran tu mestilah hendaklah bersih, mesti kena jaga kebersihan tempat tu juga. Okey, seterusnya yang keenam, hendaklah kita menghadap kiblat serta duduk dengan sopan. Sunahnya kita membaca Al-Quran ni, kita menghadap kiblat serta duduk dengan sopan. Jangan kita baca Al-Quran ni, depan Al-Quran ni kita kita terkangkang, terbungkang. Lepas tu jangan kaki melebihi Al-Quran. Lepas tu kadang ada orang yang letak Al-Quran dekat kaki. Ada rihal tapi tidak guna rihal, dia letak dekat kaki. Itu tak boleh. Al-Quran ni tempat dia tinggi. Tempat dia tinggi, bukan tempat Al-Quran ni mulia. Kita tak boleh letak dia suka-suka dekat lantai dan sebagainya. Kita mesti kena tinggikan dia, kita mesti kena agungkan dia. Jadi kita punya kita punya duduk pun mesti kita kena jaga. Tak boleh duduk goyang lah apa dan sebagainya kan. Okay. Seterusnya yang ketujuh membaca isti'azah. Isti'azah ni adalah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isti'azah ni ada dua, yang pendek dengan yang panjang. Yang pertama sekali yang pendek, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maknanya aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam. Yang kedua panjang sikit, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonirrajim, maknanya dia aku berlindung dengan Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari syaitan yang direjam. Okey, itu permulaan baca. Untuk yang ke-8, yang 7 tu setiap permulaan baca ada menurut ulama, melafazkan isti'azah sebelum membaca Al-Quran ni ialah sunat. Itu sunat menurut pendapat kebanyakan ulama. Setengah ulama mengatakan hukumnya wajib. Okey, yang ke-8 membaca basmalah. Okey, yang ke-8 tadi bismillahirrahmanirrahim, membaca basmalah. Yang ke-8 baca basmalah, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengasih. Okey, seterusnya yang kedua, yang pertama tadi kita belajar adab-adab sebelum membaca Al-Quran. Jadi yang kedua ni adab-adab ketika sedang membaca Al-Quran. Jadi yang pertama ni membaca dengan suara yang baik. Kita membaca Al-Quran ni mesti kena keluarkan suara yang baik. Mesti kena jelas, mesti kena baca dengan suara yang jelas, mesti kena baca dengan suara yang lantang, dengan kuat. Okey. Yang kedua, membaca dengan khusyuk dan tawaduk. Kita membaca Al-Quran ni, kita hendaklah berada di dalam keadaan yang khusyuk dan tawaduk. Okey, yang ketiga, tidak diselangi dengan percakapan kecuali menjawab salam. Jadi semasa kita sedang membaca Al-Quran ni ataupun sedang menghafal Al-Quran, kita tidak dibolehkan bercakap. Kita macam kita tengah mengaji tu, lepas tu kita sambil berbual dengan kawan kita kat sebelah, ataupun menyaut apa kawan-kawan cakap apa sambil berbual. Itu tidak boleh. Itu adalah satu adab juga tu, kita tak boleh buat macam tu. Kecuali hanya menjawab salam. Bila mana kita sedang membaca Al-Quran tu, kita tengah baca Al-Quran tu, tiba-tiba ada orang masuk memberi salam pada kita. Yang penting kita mesti kena habiskan ayat. Macam kita contoh tu, kita habiskan ayat Al-Quran tu dulu, baru kita jawab salam orang tu. Okey, yang keempat, berselawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebut nama seperti Ahmad, Muhammad, Rasulullah dan sebagainya. Okey, yang ketiga, ada adab selepas membaca Al-Quran. Yang pertama tadi kita dah belajar ada adab sebelum membaca Al-Quran, dan juga ada adab ketika sedang membaca Al-Quran, dan akhir sekali
pelajaran kita yang kelima ni, iaitu adab-adab selepas membaca Al-Quran yang ketiga. Yang pertama sekali, mengakhiri bacaan dengan ucapan Sadaqallahul Azim. Yang kedua, adalah kita berdoa lepas kita habis Al-Quran tu. Lepas habis baca Al-Quran tu, kita baca doa macam biasa. Dan kemudian yang ketiga adalah kita menyimpan Al-Quran di tempat yang sesuai dan selamat. Jangan kita letak Al-Quran kita sefah. Jangan kita letak Al-Quran kita dekat bawah, dekat lantai dan sebagainya. Okey, saya rasa itu saja untuk pelajaran hari ini. InsyaAllah akan datang, saya akan ajar perkara yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.